Hai semua, nama saya Cikgu Shirley dan dalam video ini, Cikgu akan membincangkan Kertas Percubaan Sarawak 2021 iaitu soalan 9 rumusan. Jom kita mulakan. Okey, mari kita lihat soalan yang diberikan. Okey, baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Jadi pastikan rumusan yang anda tulis jangan terlalu panjang, jangan melebihi 120 patah perkataan ya. Dan anda perlu tulis dalam berapa perenggan? 4 perenggan. Okey? Ya, pendahuluan, kemudian perenggan kedua ialah bahan 1, perenggan ketiga ialah bahan 2 dan kemudian penutup. Okey? Dan pastikan kamu perlu tulis 8 isi sahaja. Setiap isi 2 markah. Okey, jadi 8 isi darab 2 markah, 16 markah. Okey, campur dengan 2 markah bagi pendahuluan dan 2 markah bagi penutup. Jadi jumlah markah ialah 20 markah. Campur dengan markah bahasa 10 markah. Jadi jumlah markah dalam bahagian ini ialah 30 markah. Jadi, langkah pertama ialah kamu perlu baca keseluruhan petikan terlebih dahulu dan kemudian fahami apakah fokus 1 dan fokus 2, kalau ada fokus 3, yang terdapat dalam petikan. Okey, dalam petikan ini terdapat 2 fokus. Okey, fokus pertama ialah manfaat, manfaat menderma darah, dan fokus kedua ialah punca masyarakat tidak menderma darah. Okey, jadi di sini ada 2 fokus. Fokus 1 manfaat dan fokus 2 ialah punca-punca. Okey, jadi sekarang kita cuba cari isi-isi untuk fokus pertama terlebih dahulu ya. Okey, jadi fokus pertama ialah manfaat menderma darah. Okey, jadi yang pertama ialah di sini dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Okey, kita buat kurungan dulu, kita tulis nombor 1. Okey, kemudian yang kedua, manfaat kedua ialah dapat mencegah hemochromatosis. Okey, sampai sini saja, huraian tak perlu ya, tak perlu tulis. Dan kemudian isi yang ketiga, manfaat ketiga ialah menurunkan risiko bagi serangan jantung sebanyak 88%. Okey, ini yang ketiga. Okey, kemudian keempat, dapat mendiagnosis sebarang penyakit pada peringkat awal sebelum penyakit menjadi kronik makin teruk. Okey, sampai sini. Jadi ini isi yang keempat. Okey, kelima ialah menjalani sini ya, analisis secara percuma. Okey, sampai sini. Okey, kemudian yang keenam ialah mendapat manfaat dari segi rawatan kesihatan. Okey, sampai sini. Okey, kemudian yang ketujuh, mengurangkan berat badan. Ni semua orang suka kan, can lose weight. Okey, jadi ini yang ketujuh. Okey, kemudian ada lagi tak? Ya, sini 8. Okey, dapat merangsang pengeluaran sel darah baharu yang seterusnya. Okey, sampai sini. Okey, sudah dapat 8 isi untuk F1. Jadi di sini, okey, F1 kita pilih 4 isi sahaja. Okey? Okey, kemudian kita terus baca perenggan yang seterusnya. Okey, mari kita teruskan membaca. Okey, dalam perenggan ini ada dinyatakan F2 ya, iaitu punca-punca masyarakat tidak menderma darah. Okey, mari kita baca. Okey, masyarakat Malaysia sebenarnya sudah mempunyai kesedaran untuk berbuat demikian dari tahun ke tahun. Jadi ini bukan isi. Okey, jadi isi cikgu dapat cari. Isi pertama ialah sini. Fobia dengan darah. Ini yang pertama. Okey, kemudian yang kedua ialah mempunyai tanggapan bahawa menderma darah boleh menggemukkan badan. Ini tidak benar. Okey, jadi kemudian yang ketiga ialah kurangnya maklumat dan pengetahuan tentang manfaat menderma darah. Sampai sini. Dan keempat ialah persepsi terpesong masyarakat. Okey, sampai sinilah ya. Huraian tak perlu tulis ya. Jadi di sini ialah tentang F2. Jadi F2 ialah punca-punca. Okey, jadi punca-punca ni kita boleh pilih 2 isi. Okey, jadi tadi 4 isi, sekarang 2 isi, ada 6 isi. Kita perlu 2 isi lagi. Okey, mari kita lihat bahan 2. Okey, mari kita lihat bahan 2 iaitu poster ya. Alasan untuk tidak menderma darah, mitos versus fakta. Jadi di sini, okey, terdapat 4 isi untuk F2 iaitu punca-punca masyarakat tidak menderma darah. Ini ialah F2. Okey, kita hanya perlu tulis 2 isi lagi. Kita pilih 2, pilih 2 isi.
Okey, tadi sudah ada 6, jadi campur 2 sudah dapat 8 isi, cukup ya. Jadi cikgu pilih ni dan ini. Okey, jadi yang ni kamu perlu tukar kepada ayat, okey, iaitu masyarakat takut apabila melihat jarum ataupun fobia apabila melihat jarum. Okey, yang kedua ialah mereka beranggapan bahawa menderma darah akan membuatkan badan mereka lemah. Jadi sudah dapat 2 isi untuk fokus kedua. Okey, mari kita lihat jawapan penuh yang cikgu sediakan. Mari kita lihat jawapan penuh yang cikgu dah sediakan. Okey, rumusan membincangkan. Jadi di sini, okey, kamu perlu tulis 4 perenggan dan pendahuluan mesti mula dengan rumusan membincangkan. Okey, manfaat menderma darah ialah F1, fokus 1 dan punca-punca ni F2, masyarakat tidak menderma darah. Okey, kemudian kita mula dengan F1 dulu. Ini untuk F1, ini untuk F2. Okey, dan kemudian penutup ya. Okey, antara manfaatnya ialah kita dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Yang ni kita dapat daripada bahan 1. Okey, bahan 1. Okay, kemudian selain itu kita dapat mencegah hemochromatosis, ini pun bahan 1. Okey, kemudian seterusnya risiko bagi serangan jantung dapat diturunkan sebanyak 88% juga daripada bahan 1. Okey, tambahan pula penderma dapat mendiagnosis sebarang penyakit pada peringkat awal sebelum penyakit tersebut menjadi teruk. Jadi di sini ialah bahan 1. Okey, jadi di sini sudah ada 4 isi ya. Okey, kemudian kita teruskan dengan fokus 2. Okey, punca masyarakat tidak menderma darah ialah mereka fobia dengan darah. Okey, fobia dengan darah ialah daripada bahan 1. Selain itu, mereka mempunyai tanggapan bahawa menderma darah boleh menggemukkan badan juga daripada bahan 1. Okey, seterusnya masyarakat fobia apabila melihat jarum. Ini daripada bahan 2. Okey, akhir sekali mereka bertanggapan bahawa menderma darah akan membuatkan badan mereka lemah. Okey, jadi ini daripada bahan 2. Okey, dan kemudian kesimpulan. Okey, kesimpulannya masyarakat perlu mempunyai, jadi ini ialah cadangan. Okay, perlu mempunyai kesedaran menderma darah. Ini ialah tema. Agar lebih ramai pesakit dapat diselamatkan. Jadi ini ialah kesan. Okey, jadi ingat formula CTK untuk kesimpulan. Okey, jadi ini ialah jawapan penuh. Kemudian kamu perlu kira berapa patah perkataan yang telah anda tulis dan perlu semak ejaannya kerana markah bahasa ialah 10 markah. Okey, tapi markah keseluruhan ialah 30 markah. Sekian saja video untuk kali ini. Cikgu berdoa agar semua calon SPM dipermudah segala urusan dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!